الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك ونكبرك ونعوذ بك يا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita. Allah memberkati majlis kita, Allah taala mengampunkan dosa-dosa kita, dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan majlis pertemuan kita pada malam ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kerahmatan, keberkatan, keampunan, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua dalam menghadiri majlis ini, yang mudah-mudahan Allah menjadikan ianya taman daripada taman-taman syurga. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah taala pertemuan kita pada malam ini sebagaimana yang dimaklumkan ataupun yang dimaklumilah kalau tidak silap dengan bahasanya tuan-tuan, kita tidak menggunakan kitab kita untuk malam ni sahaja tuan-tuan, kerana meraihkan kedatangan bulan Rajab yang padanya peristiwa memperingati Isra' dan Mi'raj sebagaimana yang difahamkanlah. Jadi insya-Allah taala kita akan sama-sama melihat dan meneliti beberapa ayat di dalam Al-Quran yang sangat terkait dengan kisah Isra' dan juga Mi'raj. Hadirin yang saya kasih sekalian, sebelum saya mulakan perbahasan dan perbincangan tentang kisah Isra' dan Mi'raj, kita nak kena tahu dulu background, latar belakang kisah tentang Isra' dan Mi'raj. Maknanya sebelum kisah ini berlaku, apakah yang berlaku sebaliknya atau sebelum peristiwa agung dan besar ini berlaku di dalam sejarah Islam yang amat hebat ini, iaitu dikisahkan dan dicatatkan sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra' dan di Mi'rajkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melalui beberapa peristiwa-peristiwa yang kita rasakan adalah pahit dan pedih. Peristiwa yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi tentangan dan penolakan yang kuat saat berdakwah di kota Taif. Nabi pergi ke Taif, Nabi bawa dakwah Islam, Nabi ajak mereka mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, membesarkan Allah, tetapi yang dapat adalah kecaman, ejekan. Bahkan lebih dahsyat daripada itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima balingan batu daripada orang-orang awam akibat daripada gesaan pemimpin-pemimpin masyarakat pada waktu itu dan orang-orang lelaki di kalangan mereka. Riwayat menyebut sehinggakan batu-batu itu
melukai kaki baginda Nabi SAW dan berdarah kaki Nabi. Ini peristiwa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Tetapi tuan-tuan kena ingat, kalau kita pergi berdakwah, mengajak manusia untuk sembahyang sahaja di masjid, tuan-tuan, kemudian orang maki hamun kita, dia kata kamu tu macam baik sangat, saya rasa tuan-tuan, itulah kali terakhir kita jumpa orang tu. Kan? Baginda Nabi SAW jiwanya luar biasa. Saat baginda keluar daripada kota Taif dalam keadaan dibaling, tubuh badannya lemah, kemudian baginda berehat di bawah sepohon pokok di dalam sebuah kebun. Tuan-tuan, baginda duduk, kemudian baginda Nabi SAW berdoa dan mengadu kepada Allah. Kata Nabi SAW, dengan mengadukan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang lemahnya aku. Tuan-tuan, padahal Nabi buat dah lebih baik dah. Tapi saat ditolak, Nabi mengadukan kelemahannya, lemahnya aku. Dan memandangnya mereka itu hina terhadapku, walaupun Nabi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapakah lagi aku nak mengadu melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menutup kata-katanya kepada Allah Taala, ya Allah, selama engkau tidak murka di atas kerjaku ini, tuan-tuan, aku tidak peduli di atas kebencian manusia. Inilah sikap dan sifat Nabi SAW dalam berdakwah. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, kadang-kadang kita buat kerja baik, ajak orang pergi sembahyang, ajak orang mentauhidkan Allah, ajak orang melakukan kebaikan, tetapi terkadang kita diejek atau diperleceh. Tuan-tuan, sabar. Dan saya pun nasihatkan diri saya, sabar. Bukan senang tuan-tuan ya. Kadang-kadang saya ceramah, keluar orang perli ya tuan-tuan, bukan tak ada tuan-tuan kan. Begitulah tuan-tuan. Jadi perkara seperti ini kita kena hadapi dan berjiwa besar sebagaimana Nabi SAW berjiwa besar. Walaupun bukan senang, tetapi tuan-tuan, inilah sifat baginda Rasulullah SAW. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua yang melandai Nabi SAW sebelum baginda di Isra' dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi SAW kematian istrinya yang tercinta dan tersayang, yaitu Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Siapakah Sayyidatuna Khadijah? Itulah isteri pertama Nabi SAW, dan Nabi tidak berkahwin dengan selainnya saat hidupnya Khadijah radhiyallahu anha. Dan inilah satu-satunya isteri Nabi SAW yang melahirkan 6 orang anak daripada baginda Rasulullah SAW. Itulah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Tuan-tuan, Nabi sangat sayang Khadijah. Sangat sayang Khadijah. Kematian Khadijah radhiyallahu anha memberikan suatu perasaan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, pertama, kerana Sayyidatuna Khadijah antara orang yang paling terkedepan dalam membantu permulaan dakwah baginda Nabi SAW. Dan dia juga yang telah membelanjakan banyak harta untuk menjayakan misi dakwah baginda Nabi SAW. Maka dengan itu tuan-tuan, kita perlu pelajari dan melihat sisi-sisi kehidupan Nabi sebagai manusia tetap berlaku kepada Nabi sesuatu yang menggembirakan, dan juga berlaku kepada Nabi sesuatu yang menyedihkan. Oleh itu tuan-tuan, kalau berlaku sesuatu dalam hidup kita yang menyedihkan, kita kena ingat orang yang terbaik, manusia yang teragung pun berlaku peristiwa seperti itu. Oleh itu tuan-tuan, bukan bermakna mesti kalau kita baik takkan ada berlaku perkara yang tak menyedihkan. Tak, Nabi orang yang terbaik. Tetap dalam sisi perjalanan hidup Nabi SAW ada sesuatu yang menyedihkan baginda Rasulullah SAW. Kemudian berlaku dalam tahun yang sama. Tadi isterinya yang banyak membantu Nabi, banyak menyokong Nabi, banyak menguatkan Nabi dan menyebarkan Islam.
berlaku peristiwa yang juga menyayat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kematian bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib ni tuan-tuan adalah pengganti legasi Quraisy di Mekah. Kerja bagi makan, bagi minum jemaah haji ni dipegang oleh keturunan Quraisy, Bani Hashim dan Bani Muttalib, tuan-tuan. Bani Hashim, Bani Muttalib, tuan-tuan. Maka Abu Talib dia mengambil tempat itu setelah kematian datuk Nabi Abdul Muttalib. Maka dia memiliki kedudukan yang dihormati di Mekah. Abu Talib dengan kedudukannya itu, dia menggunakan sepenuh jawatan dan kedudukannya yang ada demi untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan sampai tempoh yang amat lama. Tempohnya amat lama. Tuan-tuan, sampailah ke satu masa baginda beliau telah pun meninggal dunia. Tahun yang sama isteri Nabi meninggal dunia. Jadi Nabi mengalami dua kesedihan. Kesedihan isterinya meninggal dan kesedihan bapa saudaranya iaitu Abu Talib meninggal dunia. Tuan-tuan, sedih ini adalah tabiat dan fitrah biasa manusia. Jangan kita kata, Nabi pun sedih ke? Sedih adalah tabiat fitrah manusia. Pernah seorang anak Nabi yang bernama Ibrahim, kalau tak saya meninggal, tuan-tuan, Nabi bersedih. Sampaikan ada seorang sahabat bila Nabi tengok seorang bayi itu menangis, Nabi pun bersedih. Tuan-tuan, Nabi nampak wajahnya sedih. Tuan-tuan, lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, adakah seperti ini tidak menerima qada dan qadar Allah, tak redha maknanya? Nabi kata tidak. Tetapi perasaan sedih ini datang adalah pada menunjukkan rahmat kepada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah akan merahmati hamba-hambanya yang saling merahmati. Faham tuan-tuan? Maknanya hamba yang dalam jiwanya ada perasaan rahmah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau keras ke bantun tuan-tuan, keras ke tegak tuan-tuan, tengok ni pun tak kesian, tengok kucing tersepit pun tak kesian, tengok kambing lapar pun tak kesian, tengok budak tak makan pun tak kesian. Tak ada tuan-tuan. Hak ini maknanya keras. Keras ni tuan-tuan bahaya. Nabi sebut apabila Nabi dalam keadaan yang sedih, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah mengasihi hamba-hambanya yang suka mengasihani. Maka pelajarannya apa tuan-tuan? Pelajarannya adalah berusaha untuk menjadi orang yang jiwanya lembut dalam mengasihani makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, belum masuk Isra lagi tuan-tuan, dah 8 suku dah. Kita cubalah tuan-tuan. Tak dapat Mi'raj, Isra saja pun tak apa. Baik. Tak dapat Mi'raj, besok dah sama Mi'raj. Besok insya-Allah. Baik, hadirin semua, kita tengok. Setelah dua peristiwa besar ini berlaku, apa dia? Kematian isteri Nabi, kematian pak saudara Nabi, dan ditolak dakwahnya di Taif. Dua peristiwa besar, tuan-tuan, berlaku. Hadirin semua, setelah Nabi SAW, setelah tahun yang sama tahun itu tuan-tuan, lalu baginda Nabi SAW pada satu malam berada di rumah seorang wanita. Tuan-tuan tulis, kalau nak tulis nama ni, kalau ingat tak apalah, ingat tuan-tuan, namanya Ummu Hani. Namanya Ummu Hani. Siapa namanya tuan? Alhamdulillah tuan-tuan hafal. Tak payah tulis dah tuan-tuan. Dah hafal tak payah tulis. Besok saya tanya lagi. Baik tuan. Hadirin semua, namanya Ummu Hani. Nabi berada di rumah Ummu Hani. Catatan menyebutkan saat Nabi berada dalam keadaan tidur dan jaga, maknanya baring. Kan biasa orang kalau nak tidur ni dia ada muqaddimah tidur. Dia macam baru nak terlelap. Macam kita baru nak terlelap. Cucu pijak perut. Terbangun. Tu baru nak terlelap. Belum tidur lagi. Dia baru nak. Tuan-tuan, dikatakan dalam sebahagian riwayat Nabi berada di antara sedar dan tidur. Maknanya baru nak terlelap. Tuan-tuan, lalu baginda Nabi SAW didatangi oleh malaikat Allah Azza wa Jalla, iaitu Jibril alaihissalam. Jibril datang kepada Nabi SAW.
kemudian memberikan isyarat ataupun makluman kepada Nabi bahawa baginda akan diperjalankan atau dibawa berjalan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ke dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, maka didatangkan kepada Nabi SAW pada waktu itu akan seekor binatang yang menjadi tunggangan perjalanan pada malam itu. Nama binatang itu dipanggil Buraq. Dikatakan Buraq ini adalah seekor binatang yang macam kuda. Macam je tuan-tuan, bukan kuda. Macam sahaja kuda. Tuan-tuan, saiznya lebih besar daripada keledai, lebih kecil sedikit ataupun lebih kurang daripada kuda. Besar sikit keledai, mungkin kurang sikit daripada kuda. Okey, macam bagal lah istilahnya tuan-tuan, besar tuan-tuan. Okey, bagal ataupun kuda, besar. Dan Buraq ini merupakan binatang khusus yang menjadi tunggangan para nabi alaihimussalatu wassalam. Dan Buraq ini dibawa dan didatangkan kepada Nabi SAW untuk menaiki dan berjalan dalam peristiwa ini. Dan sekarang tuan-tuan, saya berhenti dulu kat kisah ini. Dan tuan-tuan boleh rujuk di dalam Al-Quran untuk kita mulakan kisah Isra dan Mi'raj. Baru nak mula. Pasal baru nak jalan ni tuan-tuan. Baik, sekarang tuan-tuan kalau nak buka, tak buka pun tak apa. Tuan-tuan, saya anggap tuan-tuan dah hafal dah ayat dalam surah Al-Isra. Tuan-tuan, dalam juzuk yang ke-15 ada satu surah namanya surah Isra. Nama surahnya pun Isra dah. Okey, tuan-tuan buka di dalam suratul Isra, tuan-tuan boleh lihat pada ayat yang pertama daripada surah tersebut. Apa Allah Taala sebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Tuan-tuan ambil terjemahannya, lihat terjemahannya dan tadaburkan terjemahannya. Allah Azza wa Jalla menyebut subhanalladzi. Apa makna subhanalladzi? Tuan-tuan terjemahkan dengan makna maha suci Allah. Apa maknanya? Kata Al-Imam Ibn Ashur di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan penggunaan subhanallah biasanya digunakan pada peristiwa-peristiwa yang amat luar biasa bagi manusia kebanyakan. Faham tak? Bagi manusia kebanyakan. Dan peristiwa itu betul berlaku dan boleh berlaku untuk menghilangkan keraguan mereka terhadap kebesaran Allah. Faham tak? Maknanya apa? Kisah Isra dan kisah Mi'raj ini kisah yang sebenarnya memang sangat pelik dan manusia biasa takkan boleh buat seperti itu. Faham tak? Jadi digunakan perkataan subhanallah untuk menghilangkan keraguan manusia kerana cerita Isra ini bukan cerita Nabi, bukan cerita Jibril, bukan cerita penduduk Mekah, bukan cerita Masjid Al-Aqsa, tetapi cerita yang diatur dan disusun oleh pencipta langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu perjalanan ini mesti sebuah perjalanan yang luar biasa dan pelik dan tidak boleh dilakukan oleh makhluk biasa, melainkan dilakukan oleh Khaliq, pencipta Allah Azza wa Jalla. Hanya yang berkuasa boleh buat seperti itu. Maka tuan-tuan digunakan perkataan subhanallah. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, perkataan subhanallah, tuan-tuan amati betul-betul, selepas daripada itu adalah satu tanda kebesaran Allah. Yang kalau fikir dengan logik tuan-tuan, dia sebenarnya pelik. Contoh tuan-tuan, contoh. Tuan-tuan tengok orang tunggang kuda. Orang tunggang kuda. Ataupun kalau di zoo, orang tunggang gajah. Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan kena pelik tengok orang tunggang kuda. Macam mana orang lebih kecil daripada kuda, tapi dia tunggang kuda. Tak apa lagi, tuan-tuan. Orang boleh kawal perjalanan kuda tu ke sana, ke sini, lompat tidak. Tuan-tuan tengok main polo tu kan? Lompat tidak, ke sana, ke sini. Dia boleh mengawal binatang.
Tuan-tuan, sebenarnya lebih daripada itu, yang peliknya adalah Allah yang menjadikan binatang itu boleh ditundukkan dengan ilmu yang diajarkan. Faham tak? Lalu tuan-tuan baca apa kalau naik kenderaan? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan ia kepada kami. Maknanya apa, tuan-tuan? Banyak perbuatan di atas muka bumi ini, tuan-tuan, yang memang takkan mampu difikirkan oleh akal dan kuasa manusia. Tetapi kerana itu merupakan campur tangan dan perbuatan daripada Allah, tidak ada yang mustahil daripada Allah. Tapi mustahil bagi kita. Mustahil bagi kita, tuan-tuan, nak berjalan daripada Mekah ke Palestin yang mungkin mengambil jarak sekitar 1000 km hanya satu malam, tuan-tuan, mustahil bagi kita. Hatta menggunakan jet ni, jet mungkin pun ambil masa berjam-jam baru nak sampai 1000 km, tuan-tuan, satu malam. Tuan-tuan, itu mustahil bagi makhluk. Tetapi Isra' Mi'raj telah menanamkan keyakinan kepada kita. Orang-orang Mekah sendiri dengan mata kepalanya melihat dan menyaksikan kebenaran Nabi yang mulia ini berjalan dalam perjalanan yang jauh hanya dengan satu malam. Boleh faham, tuan? Jadi perjalanan ini perjalanan yang diatur oleh yang maha berkuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan Subhanallazi asra. Apa makna asra, tuan? Asra maknanya apa? Asra ni dalam bahasa Arab artinya jalan malam. Kalau jalan malam je nama asra. Jalan siang tak nama asra. Ya kan? Asra jalan malam je. Artinya apa? Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang kerja ini bukan kerja makhluk, bukan Jibril, tetapi Allah yang mengatur perjalanan ini yang amat tidak masuk akal secara akal manusia, tuan-tuan. Tetapi ia adalah perkara yang diimani kerana dibuktikan dengan pembuktian yang nyata. Bukan maknanya, tuan-tuan, orang kafir dengar, oh dah tak. Dia buktikan dengan nyata. Sampaikan, tuan-tuan, nanti Nabi buktikan memang benar aku telah berjalan ke Palestin. Buktinya apa? Kamu tunggu sikit hari lagi akan datang satu rombongan perdagangan daripada satu tempat dengan bilangan untanya sekian, orangnya sekian. Dia orang punya nak tunggu Nabi betul, ditunggu kat perbatasan negara Madinah, Mekah. Tunggu. Betul macam yang Nabi sebut. Kalau Nabi tak berjalan malam tu, Nabi tak tahu. Faham, tuan? Maknanya Nabi berjalan. Nampak betul ada sekumpulan pedagang, berapa binatangnya, berapa orangnya. Tuan-tuan, maknanya apa? Pembuktian Isra' Mi'raj bukan hanya melalui wahyu, tetapi dibuktikan dengan bukti nyata. Kedua, Nabi boleh membuktikan kepada mereka orang musyrikin Mekah tentang berapa tiang yang berada di Masjid Al-Aqsa. Sedangkan Nabi tak pernah pergi sebelum daripada itu. Jadi, tuan, ini semua pembuktian nyata pada membenarkan perjalanan Isra' dan Mi'raj adalah bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan. Subhanallazi asra. Perjalanan ini berlaku pada waktu malam. Asra bi abdihi. Apa makna bi abdihi? Yang perjalanan malam itu telah diperjalankan akan hambanya. Hamba siapa? Hamba Allah. Bi abdihi, hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dan kenapa tak disebutkan namanya, tapi disebutkan kedudukannya? Maka para ulama mengatakan darjat yang paling tinggi bagi seorang itu adalah darjat penghambaan. Siapa yang telah dideklar sebagai hamba, itulah darjat yang tertinggi dan teragung. Faham, kan? Jadi perjalanan yang tertinggi Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala menyebutkan yang diperjalankan itu adalah hambanya. Hambanya Nabi SAW. Baik, ulama khilaf. Nabi pergi Isra' dan Mi'raj ini dengan jasad ke dengan roh sahaja? Okey. Perbezaan khilaf ini berlaku pada zaman dulu lagi di kalangan para ulama salaf. Maka ada yang mengatakan Nabi pergi dengan roh semata-mata. Bas. Roh, balik semula rohnya dekat jasad. Roh tu keluar daripada jasad, pergi, siap semua Isra' Mi'raj. Dan pandangan kedua mengatakan Nabi pergi dengan roh dan jasad. Tuan-tuan, saya cenderung kepada pandangan yang kedua, dan pandangan kedua membuktikan banyak perkara. Okey, membuktikan banyak
perkara yang nanti kita tak perlu hurai lah tuan-tuan, sebab masa kita tak panjang, tuan-tuan, kita tak perlu hurai yang panjang. Yang penting tuan-tuan, kita mengandaikan pandangan jumhur yang mengatakan Nabi pergi Isra' dan Mi'raj ataupun Isra' dengan tubuh dan rohnya sekali pergi keluar. Okay, tuan, clear. Sebab nanti ada pembuktian lah, antara pembuktiannya adalah Nabi ikat buraq, kan? Okey, selesai tuan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan, bi abdihi, hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada waktu malam. Tuan-tuan, malam ini waktu yang special dalam Islam. Banding siang dengan malam, malam adalah waktu yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Malam waktu yang special untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey, perjalanan Nabi malam. Kenapa tuan? Malam kebanyakan manusia tidur. Suasana menjadi hening dan bening. Pada waktu itu jiwa manusia lebih tenang dan damai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu ada nama istilah bangun malam atau qiyamul lail. Baik, tuan, sambung. Lailan minal masjidil harami. Minal masjidil harami, yang perjalanan itu bermula daripada Masjidil Haram. Tuan-tuan, sebelum saya pergi lebih jauh, sebagai maklumat kepada tuan-tuan, permukaan bumi pertama yang dibina untuk beribadah setelah bumi siap dicipta adalah Kaabah atau Masjidil Haram. Pertama diceritakan setelah bumi siap, Masjidil Haram, Kaabah tu. Tempat pertama yang dibina untuk mengabdikan diri kepada Allah, Kaabah. Setelah 40 tahun barulah dibentukkan ruang Masjidil Aqsa. Faham kan? 40 tahun setelah Masjidil Haram dibina ataupun dibentukkan pembentukan Masjidil Aqsa. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi Masjidil Haram dibina untuk ibadah pertama setelah pembentukan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, hadirin semua, Masjidil Haram adalah tempat ibadah tertua di atas muka bumi ini. Dan Allah menghendaki dengan hikmahnya, dan ini membuktikan Islam agama yang dijaga oleh Allah sejak daripada dahulu, tuan-tuan.